حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tambihun. Kata Tuan kita hafizahullah ta'ala, sambung balik pengajian kitab Tuhfatul Urus fi tazkiyatin nufus, iaitu pada muka surah 14 pada katanya tambihun. Katanya barang siapa yang tiada ada baginya syekh mursyid, maka hendaklah ia memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah tangga yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala apabila seorang salih itu ia dah mendapat syekh mursyid. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita kembali balik kepada persoalan dan juga perbincangan kita yang sebelumnya, iaitu tak dapat tidak bagi orang yang salih, artinya orang yang nak berjalan menuju jalan akhirat, iaitu nak mencari dan juga nak meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak dapat tidak bagi orang itu daripada adanya seorang syekh murabbi ataupun syekh mursyid. Baik, maka zaman sekarang bukan tidak ada syekh murabbi, bukan tidak ada syekh mursyid, tetapi syekh mursyid ini diumpamakan seperti al-kibritul ahmar. Al-kibritul ahmar maksudnya belereng api, belereng yang berwarna merah ataupun kepala kuih api yang warna merah. Maka maksudnya apa? Maksudnya al-kibritul ahmar itu iaitu nadir, artinya jarang-jarang ada.
Bukan tidak ada, kalau adanya pun seperti mana tidak ada. Artinya an-nadirum wujuduhu kal ma'dum. Artinya yang nadir itu adanya seperti mana tidak ada juga. Baik, maka adakah jalan yang lain untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ulama-ulama tasawuf radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahawa iaitu ada satu cara, satu jalan, iaitulah dengan memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata di sini, barang siapa yang tiada ada baginya syekh mursyid, maka hendaklah ia memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia suruh kita memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata kerana ia, yakni memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tangga yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala apabila seorang saling itu tiada mendapat syekh mursyid. Baik, kita baca lagi selagi insya-Allah Subhanahu wa ta'ala kita buat kesimpulan agar mudah. Seperti berkata Syekh Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, dia kata inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam sulamun wa mi'rajun wa sulukun ila Allah ta'ala idza lam yajid talibu syaikhan mursyidan. Nah, sekali lagi kita kata, dia kata inna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam sulamun wa mi'rajun wa sulukun ila Allah ta'ala idza lam yajid talibu syaikhan mursyidan. Apakah maksud perkataan itu? Dia kata artinya sesungguhnya bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tangga dan jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala apabila seorang saling itu, yakni seorang yang berjalan menjalani amal ibadat itu tidak mendapat, yakni tiada berjumpa. Tak mendapat syekh mursyid, yakni tiada berjumpa dengan seorang guru yang mursyid. Baik, maka kalaulah dia tidak menemui seorang syekh yang mursyid yang mu'tabar, iaitu yang mencukupi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama tasawuf radhiyallahu anhum, maka hendaklah dia memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali faedah-faedahnya, keistimewaannya dan juga kelebihannya. Maka saya tidak akan menerangkan kelebihan salawat dari segi sudut yang lain. Dan maka saya nak terangkan dan nak kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian pada malam ini sedikit sahaja daripada kelebihan salawat mengikut turuk sufiyah. Artinya mengikut perjalanan ulama-ulama tasawuf. Baik, di antaranya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, kelebihan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu ada baginya ta'sirun azimun
fi tanwiril qalbi, iaitu ada kesan yang amat besar, ada kesan yang amat hebat pada menerangkan hati. Pada menerangkan hati, itu yang pertama. Sebab dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tuan-tuan, maka tak dapat tidak kita kena ada cahaya. Kena ada cahaya, lebih-lebih lagi cahaya basirah, dipanggil mata hati. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sesiapa yang hidup di dalam dunia ini buta, maka dia di akhirat juga buta dan juga lebih sesat jalannya. Baik, jadi ayat ini bila mana turun, maka didengar oleh seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, dia seorang yang buta. Seorang yang buta, maka dia takut sebab Tuhan kata siapa yang di dunia ini buta, a'ma, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat juga buta, wa adallu sabila, dan lebih sesat lagi jalan dia. Maka Abdullah Ummi Maktum ini dia berasa takut dan juga dia berasa resah hati, maka berhajatlah ayat ini kepada dihuraikan dengan ayat yang lain. Maka turunlah ayat yang lain yang menyebut فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka dia kena dengan buta di situ bukan buta mata yang ada di kepala, tetapi buta itu ialah buta mata hati. Buta mata hati. Apakah yang menyebabkan buta mata hati itu? Iaitu tidak ada nur, tidak ada cahaya. Cahaya basirah, cahaya mata hati di dalam itu tidak dapat menyuluh kita agar kita mendamping dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memperolehi ataupun untuk mendapatkan cahaya tersebut, iaitu salah satunya dengan kita memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, kita memperbanyakkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah menjadi satu wasilah uzma, dipanggil satu perantaraan yang agung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari wasilah ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihi al-wasilah وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. Tuhan kata, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tuntunlah, carilah wasilah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia wasilah? Disebutkan di dalam tafsir Jalalain, iaitu kullu ma yutaqarrabu ila Allah. Tiap-tiap perkara yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan wasilah. Tuan-tuan, maka wasilah yang nak menyampaikan kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah,
mendampingkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak. Di antaranya ialah zikir, juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga kita baca Al-Quran, juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam banyak wasail, dalam banyak wasilah-wasilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, apakah wasilah yang paling agung? Apakah wasilah yang paling besar? Apakah wasilah yang paling berharga? Maka kata ulama, tidak ada wasilah yang aqram ila Allah, tidak ada wasilah yang a'zam ila Allah, tidak ada wasilah yang akram ila Allah, tidak ada wasilah yang lebih dekat kepada Allah, tidak ada wasilah yang lebih agung kepada Allah, tidak ada wasilah yang lebih mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan wasilah uzma, wasilah yang paling agung yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dinamakan sulamun, tangga. Wa mi'raj, begitu juga disebutkan sebagai mi'raj. Mi'raj juga dengan makna tangga yang menyampaikan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apabila kita menyebut memperbanyakkan, dia sebut sini kan, hendaklah ia memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak itu banyak mana yang dikehendaki oleh ulama-ulama tasawuf radhiyallahu anhum. Adakah banyak itu lebih daripada dua? Adakah banyak itu seperti mana dalam istilah ilmu nahu, lebih pada dua banyak? Dan 2, 3, 4, 5, 10 kira banyak lah tu. Tak tuan-tuan, itu pada istilah ilmu nahu, ulama nahu, an-nahwiyin. Tetapi memperbanyakkan pada istilah fiqh pula banyak mana tuan-tuan, iaitu 100, 200, 300. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub, wa aqallul igsar 300. Sekurang-kurang yang nak dinamakan ataupun nak dikatakan igsar, memperbanyakkan, itu ialah apa? 300 kali. Itu paling kurang. Tapi ini di sisi fuqaha, di sisi ulama-ulama fiqh. Adapun tuan-tuan di sisi ulama tasawuf, iaitu seperti mana yang disebutkan dan juga yang diceritakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Aqih Al-Anwar Al-Qudsiyah Bil-Uhun Al-Muhammadiyah, menyebut bahawa seorang ulama iaitu Syekh Nuruddin Asy-Syuni rahimahullahu ta'ala, dia wiridnya sehari semalam 10,000 kali. 10,000 kali baru dinamakan banyak. Ini 10,000 kali. Baik. Dan begitu juga diceritakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu bahawa Syekh Zawawi
radhiyallahu anhu, seorang ulama tasawuf, ia sehari semalam bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 40,000, iaitu 40,000 kali. Baru dikatakan memperbanyakkan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dinamakan al-kasratul haqiqiyah, banyak sungguh. Bukan takat 100 kali semalam, 200 kali sekali malam, 300 kali sehari semalam. Itu tidak akan memberi apa-apa kesan yang mendalam pada menerangkan hati kita. Cumanya dia untuk memperbanyakkan, mengganda-gandakan pahala sahaja. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan an sallallahu biha ashra," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sesiapa yang bersolawat ke atas aku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat ke atasnya dengan sebab 1 kali itu 10 kali. Ini untuk tad'if al-ujur, iaitu untuk nak mengganda-gandakan pahala, tetapi tidak ada padanya ta'thir azim bi tanwiril qalbi. Tidak ada padanya kesan yang hebat, kesan yang besar pada menerangkan hati. Kalau kita nak menerangkan hati kita agar kita dipimpin oleh cahaya solawat ini, mendekatkan diri, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat tidak tuan-tuan, paling kurang 10,000 kali hingga ke atas. Sehari semalam 10,000 kali, sehari semalam 10,000 kali, 20,000 kali, 30,000 kali. Ada juga di antara ulama tasawuf, mereka sehari semalam 70,000 kali, dan ada juga yang 100,000 kali. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana ini kesemua di atas rezeki, hidayah, taufiq yang diberi dan juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena faham hakikat la hawla wa la quwwata illa billah, ay bi'anatillah, melainkan dengan bantuan, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak tolong, Tuhan tak bantu, dengan taufik hidayahnya, dengan curahan limpah kurnianya, kita tak mampu nak menggerakkan lidah kita untuk nak berkata Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan baik, itu tuan-tuan boleh, asalkan kita mahu.